Tahukah anda sejarah penggunaan warna telah diketahui sejak 1550 sebelum Masihi di Mesir, di mana pada masa itu penggunaan warna adalah bagi tujuan perubatan dan terapi. Namun kini warna mempunyai potensi dalam kehidupan seharian manusia kerana warna bukan sahaja berfungsi sebagai elemen keceriaan, malah mampu memaparkan emosi seseorang. Bagi setiap orang, pasti mempunyai warna kegemaran dan cenderung untuk memilih warna yang bersesuaian untuk tampil lebih yakin. Namun, tahukah anda, terdapat individu yang obses terhadap sesuatu warna sehingga mampu hidup berdasarkan warna kegemaran mereka sahaja. Antaranya ialah Valeria McCulloch, seorang pereka fashion yang dikenali sebagai The Blue Lady yang meminati warna biru dan hanya berpakaian biru sejak hampir 20 tahun yang lalu. Dia juga berpendapat bahawa warna itu seolah-olah mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang yang setia. Selain itu, seorang selebriti media sosial yang digelar sebagai The Pink Lady of Hollywood, Keaton Cesara, antara yang obses dengan warna merah jambu. Di atas kecintaan yang mendalam terhadap warna itu, dia sanggup membelanjakan jutaan ringgit untuk memastikan kediamannya dan seluruh pakaiannya berwarna merah jambu. Justru dapat kita lihat setiap dari warna itu mampu mempengaruhi kehidupan manusia dan juga dapat menentukan personaliti seseorang. Wow, itulah impak warna pada dalam hidup seseorang. Betul. Nanti awak pun macam tu. Jangan begitu. Tapi kan Sugi, saya pernah nampak ada wanita ni dah berusia 60 tahun, daripada atas sampai ke bawah dia pakai hijau je semua. Saya pernah ada seorang guru di sekolah saya. Dia kalau pakai baju merah, kasut merah, skirt merah, lipstick handbag merah, eyeshadow merah, semuanya akan merah. Kalau hijau, semua hijau, kuning, semuanya kuning. Okey, itulah orang kata impak lah warna kan. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan tetamu kita. Kita masih lagi bersama dengan Syiha Zikir. Ada lagi ya? Ada. Okay. Ada. Dengan warna purple dia. Kita juga bersama dengan Encik Saiful Bahri Othman selaku perunding motivasi kita. Apa khabar Encik Saiful? Alhamdulillah sihat seadanya. Kita dan Uyai apa khabar? Sihat? Sihat Alhamdulillah. Encik Saiful, saya sukalah backdrop Encik Saiful tu. Warna-warni bunga cinta. Sebab nak kena dengan tajuk tu. Wah, okey. Dan kita juga bersama dengan Didi alias ataupun lebih mesra dipanggil Mami Didi. Sihat? Wow, Sugi, tengok baju Mami Didi alias kita. Dia semangat hari kemerdekaan dan hari Malaysia yang tinggal lagi 10 hari ni semua ada pada Mami Didi hari ni. Ya, itu semangat yang kami mahukan. Okey, baik. Kita mulakan perbincangan kita. Kita nak tanya dahulu. Mungkin kita mulakan dengan Encik Saiful dahulu. Okey, Encik Saiful. Sebelum nak tanya soalan serius, Encik Saiful ada warna kegemaran tak? Saya ada warna kegemaran. Ada juga warna kegemaran saya. So saya menyukai warna putih. Okey, baik. Warna putih, kesucian. Betul, itu yang biasa orang katakan kan. Okey, baik Encik Saiful. Sejauh mana warna ini mempunyai impak pada hidup ataupun cerminan diri seseorang Encik Saiful sebagai pembuka perbincangan kita? Okey, terima kasih Sugita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kepada pengacara yang ada pada hari ini. Uyai suka warna pink, Sugita warna kuning, Syiha suka warna purple. Cuma Mami Didi tak suka, tak tahu warna apa lagi. Warna-warni. Ikut baju. Subhanallah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih soalan yang bagus daripada Cik Sugita kita tadi. So sebelum pergi jauh, saya sangat tertarik dengan apa bahan yang telah dipersembahkan oleh penerbit hari ini, wanita hari ini tentang Cikgu Azam tu. Cikgu Azam tu mampu untuk memberi impak yang lebih besar kepada keluarga. So inilah hero yang orang kata yang didiamkan. So alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, saya nak jawab topik pada hari ini tentang warna cerminan peribadi. Kita nak santai-santai dulu. So bagaimana sesuatu warna tersebut dia memiliki impak ataupun implikasi psikologi kepada seseorang manusia. So kita mengatakan bahawa ingat apa yang kita cakap itu doa, apa yang kita sebut itu doa, apa yang ada dalam hati kita doa, apa yang ada dalam fikiran kita doa. So whatever saja, kalaulah impian serta minat kita terhadap warna tersebut mampu bertuntik, mampu merangsang sistem limbik dalam otak ataupun dalam kehidupan kita ini untuk
memandu arah kita kepada contoh warna purple, warna orang yang kaya contoh, orang yang suka berjaya sebagai contoh. Jadi sebenarnya tidak langsung asbab dengan pemahaman dan ilmu kita tentang warna tersebut, ia mampu memberi satu nilai moral yang bagus di dalam jiwa kita. Mengapa tidak untuk kita memilih warna-warna tersebut. Tapi sebelum saya nak jawab lebih dalam lagi yang berkaitan dengan warna tersebut, Uyai dan juga Sugita, saya tengok bahawa manusia ni dia dah ada satu frame. Seolah contoh anak perempuan dikaitkan dengan warna pink, anak lelaki dikaitkan dengan warna biru, betul? So sebenarnya menurut seorang pensyarah daripada University of Maryland, iaitu Joe Quality, mengatakan bahawa sebelum tahun 1950 dia tidak ada simbolisme warna, so tidak ada keputusan warna pun. Tetapi selepas pada tahun 1950 keadaan telah mula berubah. Berubah tu kenapa? Sebab ianya dipelopori oleh orang-orang yang terlibat di dalam dunia pemasaran. Nampak tak? Dunia pemasaran, mereka lah yang membentukkan warna-warna tersebut supaya untuk memudahkan untuk orang kata apa, melariskan ataupun menaikkan brand sesuatu produk atau barang tersebut. So therefore pada tahun abad yang ke-20 ianya berlangsung dengan hebatnya di USA pada ketika itu, dan kemudian dia merebak kepada seluruh dunia. Sehinggalah pada hari ini kita dapat lihat bahawa frame dalam kepala kita dan juga budak-budak, anak-anak yang ada pada sekarang, toilet warna pink, Betul. Biru lelaki. Ya, betul. Dan saya kira bukan sahaja dari sudut gendernya juga, dari segi marketing dan sebagainya, warna memainkan peranan yang cukup besar dan memberi impak kepada kita semua. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada Mami Didi. Kalau kita tengok Mami Didi ni kan, bukan hari ni sahaja Mami Didi alias selalu pakai warna-warni. Memang dah biasa, malah pernah satu ketika dahulu digelar Lady Gaga Malaysia. Disebabkan oleh keberanian Mami Didi untuk memakai warna-warni dan juga berfashion yang orang kata memang over the top lah kan. Tapi Mami, macam mana Mami melihat warna-warna yang dipakai oleh Mami ini memberi personality dan karakter kepada diri Mami sendiri? Assalamualaikum kepada Yaina, kita punya host WHI, dan Syiha. Aipul, khabar? Sihat? Dia pun warna-warna banyak tau. Sebenarnya saya ni memang suka warna, dan nak katakan favourite tu, saya rasa 7 warna tu semua favourite saya. Pasal kita menggambarkan ikut pada perjalanan hidup saya kot. Pada 7 warna ni saya diberi karakter yang berbeza. Makna banyak watak-watak yang diberi pada saya. Sebelum ni memang diorang masih lagi panggil saya Lady Gaga Malaysia ni. Dan warna tu memang, bagi saya warna yang terang ni adalah menerangkan kehidupan saya. Maksud saya tak suka warna-warna yang malam. Dulu masa saya macam Syiha jugalah, saya suka warna hitam. Masa macam hari-hari aku jadi macam hantu. So saya lepas tu saya tukar, explorekan diri saya kepada warna-warna yang terang. Maksud warna terang ni menceriakan hidup saya dan menceriakan sekeliling. Maksudnya kalau kata saya muncul di kaca TV dalam watak apa semua, saya memang kena explorekan watak saya, bukan sahaja dari lakonan tapi dari segi warna. Mana saya matchkan. So kalau you tengok sekarang keluar-keluar warna pastel tu cubaan daripada anak-anak saya untuk saya keluarkan warna pastel. Kononnya. Meletup Mami ni. Ya, meletup. Anak-anak kadang dia orang jadi ini juga ya. Kita punya designer juga, nak tengok mak dia macam mana. So daripada segi kerja juga saya diberi mandat untuk direct carpet. Maknanya di situ karakter-karakter yang berbeza dikeluarkan. Maknanya kalau contoh ABP, Anugerah Skrin kat mana-mana, dia orang menunggu apakah kemunculan yang terkini terbaru. Tapi sekarang ni kerana 2 tahun, maknanya aku pakai baju kelawar je lah kat rumah. Tapi baju kelawar tu pun warna dia tetap warna-warna terang dan berani. Dia kena ceria sentiasa. Macam WHI pun dia sentiasa ceria. Maknanya kita wanita yang ceria, kita sentiasa ada warna-warna yang sangat ceria. Macam tak pun.
Patut Cik Saiful pakai wig tu nanti. Ceria. Okey, baik. Dan saya suka apabila Mami sentiasa kaitkan warna-warna dengan mood yang ceria. Jadi nak tanya kepada Syiha. Syiha tadi berkata di awal-awal suka warna hitam. Sekarang suka warna purple ya, ungu ya. Kenapa peralihan itu dan bagaimana berlaku dan apa perbezaan yang Syiha lihat pada diri Syiha? Adakah mood pun berbeza, berubah? Okey, Syiha nak bagi tahu dulu yang Syiha ni bukannya orang yang pakar pasal warna-warna ni kan. Cuma Syiha boleh share pasal Syiha punya orang kata peribadi punya pengalaman sendiri. Sebenarnya dulu Syiha pergi mana-mana kan. Syiha suka warna hitam tau. Warna hitam kononnya macam anggun, bergaya, mewah macam tu tau. Dan misterius juga kan? Syiha tak perasan lagi. Dan Syiha memang seorang yang happy go lucky, tapi happy go lucky yang macam ni. Hai. Kontrol sikit lah. Okey, dia macam tu tau. Tapi Syiha tiba-tiba kan, Syiha macam macam nak try lah warna-warna yang macam pop-pop colour. So Syiha try warna purple yang yang soft. Syiha suka warna-warna pastel purple tu kan. So Syiha pakai. Bila pakai tu nak abang bagi kat hampa, Syiha baru sedar yang Syiha punya kehidupan ni daripada pagi sampai ke tengah malam energi tu macam tu je. So dia macam mak say hi ke mak? Oh ya, dia pakai tu belum? Oh ya. So Syiha time tu Syiha macam yelah bila ramai orang tegur kan, Syiha kau makan vitamin apa? Daripada pagi sampai ke malam tengok duk happy, dia manjang. Tapi rupanya Syiha rasa mungkin ni macam sekarang ni kalau korang datang dekat rumah Syiha, dia dah macam seolah-olah dalam filem Star Wars. Sebab dia ada lampu-lampu ni macam biru macam syiu penuh. So I rasa macam kehidupan macam hai. Macam tu. So Syiha rasa from now daripada sekarang Syiha dah mula membeli belah dengan warna-warna baju yang terang. Di mana terang tu saya rasa mampu untuk mengubah mood saya untuk jadi yang lebih positif. Tapi mungkin saya pun nak tahu juga. Jadi kena tanya lah Encik Saiful kan, warna-warna macam gelap, macam brown gelap tu, warna-warna tanah semua tu, adakah membantu untuk kita macam hai Encik Saiful apa khabar? Ataupun macam hai Encik Saiful. Nak tahu juga. Betul tu. Tapi kan Syiha, kalau lah kita ni sugi jauh sangat pergi ke set Star Wars di Hollywood kan, kita pergi rumah Syiha je lah lepas ni. Boleh. Okey, kita ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita. Tapi sebelum tu, kami ada satu paparan yang cukup menarik tadi di awal-awal pun kita dah kongsikan sedikit teaser kepada anda tentang seorang wanita ini. Kalau Yana suka warna pink, wanita ni dia obses dengan warna pink. Jom kita saksikan keobsesannya. Gara-gara terlalu obses dengan warna merah jambu dan karakter Hello Kitty, siapa sangka rumah pusaka yang dahulunya usang kini diubah suai bak istana fantasi. Pemiliknya Hamidah Abdul Rahim, 50 tahun, berkata dia sememangnya meminati rona warna itu sejak usia mudanya lagi. Bila sebut pasal merah jambu ni memang saya minat daripada saya remaja lagi. Memang saya suka dengan merah jambu. Biasalah perempuan kan memang suka dengan warna pink. Kalau dia dah suka dengan satu benda, dia kalau boleh nak top tutur luar dalam rumah ke mana ke, ataupun diri saya sendiri, ataupun di kawasan rumah saya ni pun semua saya jadikan warna pink. Menurut Hamidah, idea mengubah suai seluruh ruang kediaman rumah pusakanya kepada warna serta watak kucing comel itu mula tercetus sejak 5 tahun yang lalu. Bila mula-mula saya dapat rumah ni dalam keadaan yang sangat-sangat suram, maklumlah rumah pusaka rumah pusaka nenek moyang saya yang dah berusia lebih kurang 150 tahun. Masa saya terima tu rumah ni sangat-sangat usang, sangat-sangat lusuh orang kata Jadi saya teringat ataupun saya fikir bila saya dapat rumah ni saya nak bagi rumah ni nampak ceria. Jadi di atas perbincangan saya dan juga menantu saya iaitu Farah. Jadi Farah cakap ibu suka warna pink. Jadi why not ibu buat warna pink dan jadikan rumah ni sebagai rumah yang bertema. Jadi salah satu tema yang saya ambil adalah pink sebab Hello Kitty. Sebab Hello Kitty sinonim dengan warna pink. Maka terjadilah yang sekarang ni. Maknanya dah lebih kurang 5 tahun saya menaik tarafkan rumah ni sedikit demi sedikit. Tambahannya lagi, dia juga bakal membuka gerai makanan yang berkonsepkan santai di halaman rumahnya dan mengakui telah menghabiskan ribuan ringgit demi melakukan pengubahsuaian itu. Kalau nak dipikirkan
modal yang dah saya keluarkan sebab di dalam masa 5 tahun saya buat sikit-sikit, lebih kurang dalam 40 ke 50 ribu ringgit lah. Tapi secara beransur-ansur. Melihat kepada kesungguhan Hamidah dan juga transformasi rumah pusaka ini sememangnya dapat memberi inspirasi kepada sesiapa sahaja untuk melaksanakan impian dan minat masing-masing. Wow, cukup menarik. Itu orang kata satu usaha Betul. untuk jadikan satu rumah itu warna pink sebegitu. Sehingga saya tengok tudung makcik tu pun jadi warna pink. Dia konsep dia begitu. Betul. Jadi Encik Saiful, mungkin saya nak tanyalah Encik Saiful. Tadi kalau kita lihat paparan tadi, Puan tadi berkata biasalah wanita suka warna pink. Dan tadi seperti mana Encik Saiful katakan betul. Pada tahun 1918 tertulis yang pink ini sebenarnya warna yang ditentukan untuk lelaki, budak-budak lelaki, dan biru untuk kanak-kanak perempuan kerana dikatakan pink adalah warna yang kuat dan dominan, biru pula warna yang lembut. Tetapi setelah peralihan zaman, pemasaran dan sebagainya, pink ditentukan untuk wanita Wow, dan menarik, budak-budak Sri. perempuan. Ya. Jadi Encik Saiful, adakah warna pink ini ataupun warna biru ataupun apa-apa warna yang kita dikenalkan sewaktu kita kecil mempengaruhi peralihan kita daripada kanak-kanak ke zaman remaja kemudian dewasa? Kalau kita lihat Puan tadi tu 50 tahun masih obses dengan warna pink. Okey, terima kasih Sugita. Saya tidak pelik sebab hari ni kalau tengok Mami pun berkala-kala daripada warna hitam, lepas tu bertukar kepada warna yang colourful. So nampak lebih muda macam umur 18 tahun. So apa pun Sugita, apa jenis colour sekalipun Syihab, dia yang paling utama apa dia? Green button, dipanggil psikologi. Tolak yang membolehkan seseorang individu tersebut dia berasa happy, dia berasa ceria, dia berasa puas dengan apa yang dia nak buat. Itu yang paling utama. Sebab itulah bila sebut tentang warna, dia satu benda yang dikatakan sebagai persepsi yang sangat subjektif. Tak semua orang memandang warna tersebut, contoh mungkin saya memandang orang yang warna pink tersebut, kalau lelaki yang pakai dia berwatak lembut, tapi dengan lelaki pula tak, dia kata orang yang lelaki yang suka warna pink tu dia penuh dengan kasih sayang dan sebagainya. Nampak tak? Berarti dikatakan persepsi manusia ni dia berubah-ubah. Ada orang nampak muka bulat tu comel, ada orang nampak muka pucung tu yang comel, kan? So di situ contohlah Mami pakai baju kala-kala tu, ramai orang tengok, ya Allah cerianya Mami, kan? Contoh macam saya pula memandang Mami pakai warna yang seperti itu seolah-olah umur 18 tahun. Carut ke apa tu? Dia bodek tu Mami. Jadi apa pun Sugita, harga yang dipakai oleh individu tersebut, saya nak kaitkan dia dengan psikologi. Sebab itu Albert Bandura 1971 mengatakan dia dalam teori pembelajaran sosial ataupun social learning, mengatakan apa? Pembelajaran melalui pengamatan. So kalaulah pengamatan individu tersebut dengan meletakkan bahawa warna pink, contoh rumah tadi Puan tadi kan, umur 50 tahun dan sebagainya, tapi colour pink, colour yang muda dan sebagainya kan, pengamatan dia melihat kepada faktor luaran yang dia perhatikan, yang dia baca, yang dia tontonkan. Warna tersebut boleh mendatangkan keceriaan. Why? Kenapa? Sebab otak dia, sistem limbik yang saya katakan tadi, fungsi sistem limbik adalah untuk emosi, merangsang emosi dia untuk berwatak ataupun melakukan perilaku yang lebih positif. Nampak tak? Lebih positif. Maka itulah green button dia. So itulah turning point dia. Contoh, Mami kata dulu Mami pakai warna hitam. So nampak macam, yelah dalam bracket macam hantu katanya. Kan? So bila Mami tukar je image Mami, maksudnya setiap individu yang saya nak tekankan dekat sini, yang penonton wanita hari ini, kalian kena mencari apakah warna green button kalian. Jangan ikut dengan kawan ataupun dengan sesiapa, tak. So, cari warna yang boleh memberi rangsangan yang positif kepada diri anda. Itu yang lebih utama. Sebab itulah dia punya punca-punca dia sebab apa, pengaruh otak ini dia dipengaruhi dua, iaitu gambar dan juga warna. So itu yang kita kena tahu dari psikologi. Apa gambar yang dia lihat, apa warna yang menyokong kepada gambar tersebut. So nampak peranan warna itu di dalam mencorakkan identiti ataupun karakter individu tersebut di situ. Dan menarik apa yang Encik Saiful cakapkan, sebab warna ni bukan sahaja melibatkan apa warna yang kita suka, tetapi melibatkan pakaian kita, rumah kita, kereta kita dan sebagainya. Dan sedikit tips yang saya baca yang ditulis oleh Chicago Tribune yang mengatakan, buat anda yang nak diet, jangan pergi kat tempat yang berwarna merah.
Sebaliknya, pergi ke tempat yang berwarna biru. Jadi untuk gadis-gadis terutamanya saya, bila saya baca lepas ni, kita fahamlah. Kalau nak cat rumah tu, dapur terutamanya, cat warna biru muda. Kurang sikit nak makan. Ini saya pun terbaca. Ada pakar diet menyuruh orang kata klien mereka makan menggunakan pinggan warna biru. Supaya tak makan banyak sangat. Ya, sebab dia katakan warna biru tu bila kita letak makanan di atasnya, dia akan menjadi kurang appealing, kurang menarik. Jadi kita pun tak adalah makan terlalu banyak. Dan ini menurut kajian lah. Minat tu mengecut. Betul. Okey. Maknanya, kat rumah mana kena tukar pinggan lah. Kena tukar lah. Patutlah semua gemuk. Tapi kan, Yana nak tanya juga kepada Syiha. Kita dah tahu dah sekarang ni, Syiha memang suka warna purple. Sebab sekarang ni tu Yana pun sekarang tengah suka warna lavender tau. Purple yang lembut, ungu yang lembut tu. Tapi adakah warna kegemaran Syiha ni juga memberi impak ataupun kesan terhadap kehidupan Syiha yang lainnya? Contoh, dah suka warna lilac ataupun warna ungu lembut ni sekarang, semua benda pun bertukar. Atau hanya pemakaian Syiha sahaja? Sebenarnya Uyain ada juga sugi. Saya pun pada awalnya, izinkan saya bercerita dulu. Saya ada satu baju tu warna ungu. Saya tengok saya macam, tak nak lah baju ni, tak nak lah. Saya tak pakai, saya bagi je kat orang yang tu time tu. Tapi sekarang ni bila saya pakai, saya macam, dah rasa macam satu keceriaan, satu perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Sekarang ni saya dah mula minat bukan saja warna purple, ada juga warna lain, contohnya warna pink tapi yang pastel. Baru ni beli bukan sudu, apa panggil yang kita nak masak semua tu, sudip. Sudip. Lepas tu kita beli senduk. Okey, maafkan saya. Senduk. Lepas tu tinggal kuali je, saya tak jumpa lagi warna purple. Lain macam tu. Saya macam tak tahulah bila warna lampu kan. Bila diajukan soalan ni baru saya terfikir yang lah bila ada, padahal lampu ni ada banyak color. Tapi time tu aku pilih macam nak purple jugalah. Lepas tu lampu ni pun nak purple lah. Dia macam automatically sebab maybe sebab Syiha sendiri dah merasai perubahan emosi yang Syiha rasa. Syiha sendiri rasa lebih ceria, lebih positif, dan satu lagi adalah macam dulu, Syiha jenis suka pendam tau. Macam pendam maksudnya, walaupun Syiha ni seorang yang sensitif, apa-apa problem macam okay, diamlah. Tapi sekarang selepas saya memakai warna purple, saya tak tahulah kenapa, apa masalah dengan purple ni saya tak tahu. Saya jadi seorang yang macam, hello babe, boleh tak kalau kita selesaikan secepat mungkin? Tapi dengan penuh dengan beretika dan penuh dengan senyuman. Cuma kita selesaikan, mari. So kita lebih positif, ya tuan-tuan perempuan. Jadi kalau tak percaya, cubalah sendiri. Peralihan karakter dan juga emosi Syiha tu kita dapat lihat. Kalau dulu suka hitam dan sekarang suka purple, lain. Betul, dia lebih orang kata bold lah kan. Jadi kita nak tanya. Wanita hari ini pun hijab purple juga. Wanita hari ini tu kenapa tu? Okey, Mami Didi, kalau Yana cakap tadi peralihan emosi ataupun mood tu, bagi Mami sendiri, pernah tak Mami pernah dalam situasi okey pakai baju ni tak adalah mood orang kata seceria, tapi bila dah tukar baju color lain adalah mood yang lebih ceria, ataupun dalam faktor-faktor yang lain, situasi yang berbeza. Pernah tak Mami mengalami situasi peralihan emosi yang begitu cepat disebabkan warna? Ada pernah. Ketika tu pasal jiwa tu ingin nak warna tu, tapi masa kita sarungkan baju tu, dia tak boleh pergi tau. Mood dia rasa macam macam Syiha cakap, mood dia tak memberontak. Maksudnya kalau dia tak sesuai dengan aku, tolong tukar. Automatik kita tukar pasal dengan karakter kita tau. Kita sarung satu baju tu, contoh macam photoshoot lah. Photoshoot, dia nak matchkan baju ni colour ni. Tak boleh. Dia akan lekat satu warna yang attraction di mana dia alias orang nak tengok keceriaan warna, makna orang tengok kita, kita rasa macam dia orang tu rasa ceria, dia orang pun tak, kita hilangkan stres dia orang, keadaan sekeliling. Macam kita ni memang keadaan menceriakan orang. Kadang tidur pun boleh ceriakan orang, kita ceriakan orang ni so benda tu dah jadi macam trademark kepada kita anak seni ni, untuk make sure dia orang ni tidak membenci kita. Dan contohnya dia orang akan sentiasa ceria tengok kita, dan dia orang mendoakan keceriaan untuk tidakkan stres diorang. Maksudnya kalau yelah, contoh kalau kita pakai benda-benda yang malap, benda tu tak kena dengan kita, diorang pun ada impact tu rasa Mami, untuk mengatakan alah bosan lah warna hitam. So diorang rasa benda tu tak link dengan diorang. So dia pernah terjadi kepada Mami, memang betul. Maknanya kalau photoshoot pun warna yang naik adalah warna kuning, itu memang confirm menceriakan. Warna merah memang confirm menceriakan. Semua warna-warna havoc lah. Maknanya hitam tu dia akan muncul
dalam sistem kehidupan hitam putih. Gitu. Deep pula Mami tiba-tiba ya Mami. Tapi kan Mami sekarang ni kan Mami boleh Aku ni sebenarnya mau balik klinik. Aku migraine. Tapi oleh kerana dah berjanji dengan wanita hari ni, I muncul dekat kat sini. Itu pasal aku punya mood sekarang ni bercampur aduk. Tapi just for you all, Alhamdulillah. Saya dah makan ubat, saya dah okey dah. Hebatlah Mami. Thank you lah Mami sebab sudi bersama dengan kami dan berkongsi input kan. Tapi kan Mami, lepas ni, ke depannya ni, adakah Mami masih lagi akan mengekalkan identiti Mami yang berwarna-warni ini? Sebab sekarang pun Mami muda, Mami masih muda lagi. Jadi ke depannya ni macam mana? Muda now nama dia. Bagi saya, warna tu tak berapa penting dalam kita punya ni lah. Pasal kita orang ni adalah orang yang berkarakter. Maknanya warna-warna ni adalah cubaan untuk kehidupan kita. Maksudnya macam Syiha dia pilih satu warna untuk orang kata transformkan satu benda yang baru. Macam Mami pula, I will try every colour. Untuk saya nak tengok benda tu sesuai tak dengan saya punya umur dan juga untuk kita punya genre sekarang dan tahun-tahun yang mendatang. Maksudnya sekarang ni, you tengok sekarang keceriaan. Saya suka ceriakan orang. Betul-betul. Orang. Maknanya Yana pun tahulah kalau betul, saya Mami. dia pun saya suka ceriakan orang. Syah pun tahu saya suka ceriakan orang. Maknanya warna tu adalah memang satu benda yang penting dalam hidup saya. Maknanya saya akan call the warna tu untuk saya bergerak ke depan. Structurekan kehidupan saya ni, saya sentiasa ceria. Baik. Okey, baik. Dan orang akan nampak saya ceria. Ya betul. Encik Saiful, kalau kita dengarkan apa yang Mami Didi kongsikan dan juga Syiha kongsikan, boleh dikatakan warna adalah satu alat komunikasi, mempengaruhi mood kita, reaksi psikologi kita, memberikan signal action. Kalau mood ceria, nampaklah keceriaannya kan. Macam Sugi, how old are you? Cik cakap putih. How old are you, Sugi? 32, Mami. 32. Pecah rahsia dia. Nampak 23 Mami. Kan? Dia warna, okey, cuba besok kita tukarkan warna untuk dia. Macam tu pula. Baik, Encik Saiful. Encik Saiful, warna apa yang suka anda Sugi? Betul, dah di hujung perbincangan kita ni kan Sugi. Encik Saiful, sebelum nak beri saya satu warna yang spesifik tu, mungkin Encik Saiful boleh berikan rumusan berkaitan dengan topik kita pada hari inilah. Warna ni, psikologinya dan juga fisiologinya secara ringkas, Encik Saiful. Okey, terima kasih secara ringkas ya. So, baik kepada semua penonton wanita hari ini. So, dia apa juga warna sebenarnya tidak mendatangkan masalah, tetapi yang mendatangkan masalah bagaimana kalian mentafsirkan warna itu untuk kehidupan kalian. Itu yang paling utama. Dan bagaimana nak mentafsirkan warna itu, of course kita perlukan ilmu ya sekitar ya. So dari ilmu tersebutlah barulah macam Syah kata tadi, dia lebih rasa yakin, dia lebih rasa ceria dengan memakai warna purple tersebut. Sebab apa? Sebab yang saya cakap awal tadi, itulah yang diprogramkan ke dalam otak ataupun fikiran dia untuk dia terjemahkan, untuk dia keluarkan. Itu yang paling utama. So macam Mami tadi, dia suka yang warna color-color because itulah yang dia akan terjemahkan dalam otak dia. Aku baru berusia 18 tahun. So Mami minta maaf So untuk Sugita, akhirnya anda boleh pakai apa juga color yang anda suka asalkan color tersebut mendatangkan keyakinan diri anda. Itu yang paling utama. Sudah pasti. Yang menyebabkan bila mana anda yakin tersebut, itu yang dinamakan green button, mendatangkan positif, aura yang positif kepada diri anda untuk hari-hari yang seterusnya. Wow, saya kira itu satu rumusan yang ringkas, padat dan saya kira memang memberi input yang bermanfaat untuk kita semua dari Encik Saiful. Terima kasih banyak-banyak Encik Saiful Bahri Uthman selaku perunding motivasi, Syiha Zikir, Mami Didi Alias atas perkongsian hari ini. Dan saya kira kan warna apa sekalipun, kita semua kena tahu kelebihan setiap warna untuk kelebihan diri kita sendiri. Betul, wow, setuju. Ini rumusan daripada Yana juga ya. Okey, terima kasih Encik Saiful dan tetamu-tetamu kita yang lain. Jaga diri ke semuanya. Stay safe semua. Bye Mami, bye Syiha, bye Encik Saiful. Bye.